Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress guys, okay? It's not good for your health. And trust me on this because it is a true story. So guys, untuk video kali ni sebenarnya aku tak berkeseorangan. Dan dalam video ni aku ditemani oleh seorang YouTuber yang mana bagi aku mempunyai karisma dia yang tersendiri. Very passionate in the video making, very stylo. Dia ni merupakan seorang content creator yang banyak buat konten-konten pasal cerita true crime ni lah. Okay, tanpa membuang masa korang, presenting, it's Nas Winchester in the house yo. Assalamualaikum, apa khabar bro? Waalaikumsalam bro. How are you bro? Okay ah? Yes, I'm fine man. Alhamdulillah. So, before kita start ni Nas, mungkin kau ada sepatah dua kata yang kau nak katakan. Siapa sebenarnya Nas Winchester ni and apa yang kau buat dalam channel YouTube kau? Okay, first of all nak cakap Assalamualaikum semua. And nama aku Nas. And basically Nas Winchester tu aku boleh katakan panjang sikit lah cerita dia bro Maybe kalau nak sembang pun time kita minum kopi ke apa kan. Okay, yeah. But basically aku punya channel ni di mana aku akan cover semua benda mengenai all of this true crime yang berlaku dekat dunia kita ni tau. Okay, seperti contoh macam serial killers, kes-kes yang bermisteri berkenaan dengan crime. Okay. So dekat situ aku akan share dengan korang lebih mendalam lagi mengenai true crime yang wujud dekat dunia kita ni guys. Okay guys, dalam video kali ni aku dan Nas sebenarnya akan menceritakan dekat korang tentang sebuah kisah pembunuhan yang mana ianya melibatkan masalah kesihatan mental tau yang dihidapi oleh seseorang tu. Dan kes pembunuhan ni aku boleh kategorikan sebagai antara kes bunuh yang cukup mengerikan. Aku rasa korang pun aware dengan benda-benda macam ni. Yelah, apabila kes tu melibatkan kes bunuh yang dahsyat, yang rabak-rabak apa semua ni, memang benda ni almost 100%, okay? Kebanyakannya, aku tak cakap semua, tetapi kebanyakannya ada kaitan dengan masalah mental guys. Yes, betul tu Gizri. Sebab kebanyakan kes-kes bunuh yang macam ni kan guys, memang kita selalu dengar dia ada kaitan dengan all of this masalah mental seseorang tau. Okay, so untuk cerita kali ni kan, dia ada kena-mengena dengan seorang wanita yang telah membunuh ibu kandung dia sendiri guys. Okay, bagi aku itu dah cukup mental. Tetapi kalau korang nak tahu macam mana cara dia membunuh ibu kandung dia, korang sure macam tak boleh brain guys. Sebab dia telah membunuh ibunya dengan menikam berkali-kali guys menggunakan pisau. But bukan itu sahaja tau, okay? Dia even penggal kepala mak dia weh. Serius kejam, serius dahsyat gila bro. And yes, tanpa membuang masa lagi, aku rasa it's time for us to begin our story. Aku and Gizri akan ceritakan dekat korang satu persatu bagaimana dan juga macam mana benda ni berlaku. Jom, my name is Nas. My name is Gizri and this is our story. Kejadian ini berlaku pada tahun 2019 di mana kisah ni mengisarkan tentang sebuah keluarga yang berada di negara Australia. Maksudnya diorang ni memang tinggal dekat sana lah. Dan dalam keluarga ni ada seorang wanita yang bernama Rita Camilleri. Dan Rita Camilleri ni adalah seorang ibu tunggal kepada dua orang anaknya yang bernama Christy dan juga Jessica. Christy ni merupakan anak Rita yang sulung, manakala si Jessica ni kira dia punya second daughter lah. Si Christy ni dia tak mempunyai apa-apa masalah kesihatan mental guys. Dia ni just normal macam orang lain, macam biasa je. Tapi si Jessica ni lain pula dia punya cerita. Dia memang lain sikit guys. Dari kecil lagi Jessica ni memang dah disahkan mengalami pelbagai jenis penyakit seperti kekurangan daya intelektual. Dia jenis yang macam agak slow tau untuk memahami sesuatu perkara tu. Dia juga merupakan seorang yang autism dan juga mempunyai penyakit bipolar disorder. Memang agak banyak lah sakit dia ni. Dan untuk korang yang tak berapa familiar
berbeza dengan penyakit bipolar disorder ni, penyakit ni sebenarnya merupakan satu penyakit mental, iaitu yang boleh membuatkan mood ataupun perasaan seseorang pesakit tu mudah berubah-ubah tak tentu pasal tau. Sekejap dia happy, sekejap dia sedih, lepas tu dia happy balik. Dan kalau dia depressed, memang boleh jadi sangat-sangat teruk guys. Selain tu ada lagi guys, bukan itu sahaja. Si Jessica ni juga mempunyai penyakit yang dinamakan intermittent explosive disorder. Apa pula penyakit intermittent explosive disorder ni? Penyakit ni adalah penyakit yang di mana seseorang pesakit tu dia boleh bertindak menjadi sangat-sangat agresif, macam kemarahan yang membuak-buak tau. Jenis yang tak dapat kontrol punya. Dan yang bahayanya tentang sakit ni, pesakit ni boleh sampai ke tahap membunuh tau. Dahsyat macam tu. Dan even benda yang dia marah tu remeh je tau. Sebagai contoh, kalau kau tak basuh baju ke apa ke, benda yang kecil-kecil macam ni, jangan main-main guys. Kalau pesakit ni dia dah marah, memang dia sanggup membunuh, sebab dia memang dah tak boleh fikir dah semua benda ni. So disebabkan oleh semua benda ni lah si Jessica telah diberhentikan dari sekolahnya, kerana dia mempunyai sejarah di mana dia pernah menyerang kawan-kawan dan juga cikgu dia dekat sekolah tu. Dan selepas dia diberhentikan dari sekolah tu, si Jessica ni memang duduk di rumah je. Okay guys, berkenaan Rita Camilleri ni, dia dah bercerai dengan suami dia. So from there, dia just tinggal dengan anak dia bernama Jessica ni tau. And untuk anak dia yang seorang lagi tu, yang bernama Christy, dia telah berpindah keluar daripada rumah Rita selepas dia dah berumah tangga. So from here kita tahulah hanya dua beranak je lah yang kat rumah tu kan, si Rita dan juga Jessica. Seperti korang tahu, si Jessica ni dia sejak dia dah berhenti sekolah tu, dia memang tak ada nak pergi mana lah. Dia akan stone, menyangak kat rumah, tak ada nak buat apa-apa kan, nak pergi mana lagi kan. So apabila Jessica dia ada dekat rumah, dia ni selalu tengok movie tau. Dia suka tengok filem. Dah kira macam dia punya hobi tau. Okay, hobi harian. But korang nak tahu tak filem apa yang dia suka tengok? This is where the mental part comes in guys. Sebab dia ni suka tengok cerita yang seram-seram tau. Seram-seram yang bukan yang macam hantu-hantu tau. Okay, ni cerita seram yang ada unsur-unsur ganas, ekstrim kan. Bunuh sini, bunuh sana secara kejam kan. Benda-benda macam tu yang dia suka tengok. And not only that, sebab dia akan tengok semua cerita seram ni berulang-ulang kali guys. Dia suka binge watch semua cerita-cerita seram yang macam ni. And antara filem yang dia suka tengok tu adalah Saw. Korang tahu Saw kan, mangkuk ayun yang bawa basikal kecil kan. Yang tu Saw, Texas Chainsaw Massacre dan juga Jeepers Creepers. Okay, aku boleh kata lah, antara tiga tu aku paling suka Jeepers Creepers lah. Sebab dia punya plot tu macam a bit different daripada yang lain tu. Tapi yes, memang rabak guys punya cerita. Serius guys. And macam aku cakap tadi, dia akan tengok berulang-ulang kali tau semua filem tersebut. Cuma bukan setakat berulang kali macam biasa, okay? Sebab Jessica ni dia akan berulang kali semua babak-babak penyiksaan dan juga pembunuhan yang ada dalam filem-filem tu guys. Korang just imagine dia suka tengok part yang ekstrim, yang kejam, yang gory, yang menggelikan, semua benda tu lah. Memang aku boleh katakan pisang bye. Dia ni agak menyeramkan tau. Lagi-lagi bila kita tahu tahap kesihatan mental dia macam mana. Selain menonton filem-filem yang menyeramkan ni, Jessica ni dia ada lagi satu habit yang pelik guys. Memang pelik aku boleh kata lah. Apakah habit itu? Pelik tu bermaksud dia memang suka call number orang sesuka hati dia secara rawak tau. Random call. Maksudnya dia akan call number-number yang dia tekan suka hati dia, orang yang tak dikenali, dia slumber call guys. And then let's say bila dia call tu kan, katakanlah bila yang angkat tu adalah seorang lelaki, member terus in character guys. Dia terus cakap bersopan-sopan, gedik-gedik, comel-comel macam tu kan. Macam hello, how you doing baby? Macam tu lah lebih kurang kan. Bla bla bla, benda macam tu lah. Memang gedik gila lah, rasa macam nak sepuk muka kan. Tetapi kalau bila dia call tu seorang perempuan yang angkat, settle lah. Mina tu memang nak kena standby, kena maki hamun, sumpah, seranah, apa benda, semua benda tu kan. Dia memang tak suka guys. Aku tak tahu apa yang dia anti sangat dengan perempuan. And then kan guys, pernah tahu sekali ni pada tahun 2018, time tu dia telah menghubungi satu restoran ni tau, di mana Jessica ni dia telah jatuh hati dengan owner restoran itu guys. Dan owner itu bernama Matthew Layfield. Member dah tangkap cintan weh. Lain macam gori-gori juga, tapi hati still ada taman orang kata. And bila dia call si Matthew ni kan
guys. Kalau Matthew tak jawab, memang settle bro. Jessica ni dia akan mengamuk yang tahap gila punya. And yelah, lagi-lagi dengan condition ni macam tu yang tak stabil, weh, mental weh. Sebab apa tau, dia akan siap call isteri dan juga kakak ipar si Matthew ni guys. And dia akan mengugut mereka berdua ni untuk dijadikan sebagai mangsa pembunuhannya guys. Bapak mental tu. Aku takut baik orang macam ni, okay. And yang aku pelik ni kan guys, yang aku jam is, aku tak sure macam mana dia boleh dapat nombor isteri dan juga kakak ipar si Matthew ni guys. And apa yang aku boleh cakap lah, benda-benda yang dia buat macam ni kan, bagi aku it's freaking madness guys. Totally insane. Pada tahun 2018, sebenarnya Jessica Camilleri ni pernah ditahan di sebuah hospital sakit jiwa selama 9 hari disebabkan penyakit mental yang dia alami. Tapi tak lama tau, lepas tu dia telah keluar dan si Jessica ni memang telah diberikan rawatan susulan untuk mengawal penyakit mental dia. And waktu tu, dia akan makan ke semua ubat-ubatan yang telah diberikan kepadanya. Tapi semua benda ni tak lama guys, kejap je tau. Sebab pada penghujung tahun 2018 tu, Jessica sebenarnya dah tak lagi mendapatkan rawatan dan konsum ubat-ubat yang sepatutnya dia makan. Maksudnya, dia dah stop semua rawatan dia tau. Dan keadaan ini sekaligus menyebabkan penyakit Jessica ni menjadi semakin teruk dan emosi dia menjadi semakin tak stabil. Yelah, sebab dia dah tak dapatkan treatment and tak konsum ubat kan. And that was why pada waktu tu juga, Jessica ni akan selalu jadi marah-marah. Dan sampaikan pada satu-satu masa tu, dia macam benci sekiranya mak dia ni, si Rita Camilleri ni, memberikan perhatian terhadap orang lain. So dia just nak mak dia beri perhatian kat dia sorang-sorang je tau. Titik bermulanya insiden pembunuhan ni adalah pada 20 Julai tahun 2019, di mana pada hari itu si Rita ni telah memanggil seorang psikiatri untuk pergi ke rumah dia bagi merawat keadaan Jessica yang mana pada waktu tu semakin teruk guys. Sifat amarah dia macam menjadi-jadi tau. Tapi sebaik sahaja pakar sakit mental tu datang ke rumah dia orang, pada waktu tu dia terus keluar balik guys. Tak lama tau, baru masuk, lepas tu dia keluar. Sebab time tu si Jessica ni dia mengamuk sangat-sangat teruk sampaikan dia menyerang doktor pakar sakit mental tu. So disebabkan hal ni, doktor tu pun larilah. Tak pasal-pasal nanti mati katak dekat situ kan susah kan. Si Jessica ni marah sangat-sangat time tu sebab mak dia, si Rita ni, cakap yang dia nak hantar si Jessica ni masuk ke sebuah hospital sakit jiwa dekat area dia orang tu. Sebab memang mak dia rasa yang si Jessica ni perlu dirawat secepat mungkin sebelum penyakit dia ni menjadi semakin tak terkawal. So pada malam tu juga sebenarnya si Rita ni cuba nak call pihak hospital tu guys. Tapi sebelum dia sempat call ambulance tu, dengan tak semena-mena dan tak pernah pun terlintas dekat fikiran si Rita ni yang malam tu merupakan hari terakhir dia. Anak kandungnya yang bernama Jessica ni telah menikam Rita sebanyak lebih kurang 80 ke 100 kali dekat bahagian muka dan leher dengan menggunakan pisau dapur tu. Allahu Akbar. Memang dah tak ada cerita dah kalau kena tikam sebanyak tu. Bayangkan 80 ke 100 kali babe. Memang sangat-sangat banyak tu. And memang sah-sah lah matilah mak dia si Rita tu dekat situ. Tak cukup lagi dengan semua tu guys. Lepas dia si Rita ni berlumuran darah mati dekat situ, si Jessica ni, korang nak tahu tak dia buat apa? Dia pergi penggal kepala mak dia guys. Dia kerat hidung, lidah sekali, okay, everything. Aku tak tahu nak cakap apa. Okay, sambung balik. Tak cukup lagi dengan tu guys, belum habis lagi, ada lagi. Jessica ni pada waktu tu juga dia telah mencungkil kedua-dua bola mata si Rita ni keluar. I just can't imagine. Aku tak tahu nak cakap apa. Tak apalah, macam ni lah, Nas lah yang sambung. Aku sambung Alright. Okay guys, macam Gizi cakap tadi lepas Jessica dah settle buat semua benda tu dekat mak dia tadi kan, dah penggal kepala, dah korek itu ini semua kan. Weh, aku pun ngeri weh. Serius, aku ngeri gila bila dengar pasal kes Jessica ni tau. Selepas dia dah buat semua benda tu, Jessica ni dia terus keluar daripada rumah dorang guys. Bukan keluar secara biasa tau, okay. Dia keluar rumah dengan bawa kepala mak dia sekali guys. Can you imagine that weh? And selepas itu dia pergi rumah jiran weh. Dia pergi rumah jiran baik. Kau rasa? Cuma dekat sini kan, this is the part where aku rasa terdapat satu benda
benda yang bagi aku amat kesian lah. Sebab kau nak tahu tak, bila dia pergi ke rumah jiran dia tu, pada time tu of course jiran dia mesti terkejut, betul tak? Kalau aku orang datang rumah kan, ketuk pintu kan, aku buka pintu nampak dia pegang kepala kan, memang berterabur bagi aku. So yeah, maybe that is the case untuk jiran ini juga tau. Okay, sebab memang gila weh. Cuma apa yang dikatakan oleh Jessica selepas itu kan, okay, inilah aku bagi korang macam dialog sikit lah. Semasa dia telah ketuk pintu jiran dia tu, jiran dia ada cakap yang Jessica ni dia ada menyuruh untuk call ambulance tau, untuk bantuan. And pada time tu Jessica dia ada bertanya, so dia punya soalan tu lebih kurang macam ni tau. Boleh tak kepala mak saya ni disambungkan semula? And kalau disambungkan semula, adakah mak saya akan hidup kembali? Apa doh perasaan korang if ada orang yang tanya korang soalan yang macam ni? Aku seriously aku tak boleh brain guys. And yalah, untuk seseorang yang mempunyai penyakit mental, yang bagi aku dia pun sebenarnya tak tahu apa yang dia buat tau. But then again, pembunuhan tetap pembunuhan guys. Dan pada akhirnya si Jessica ni dia telah ditangkap oleh pihak polis Australia atas tuduhan membunuh Rita Camilleri. Kemudian Jessica telah dihadapkan ke mahkamah untuk dibicarakan, dan juga proses perbicaraan ini seperti yang kita tahu memang akan mengambil masa yang lama. So selepas si Jessica ni keluar masuk keluar mahkamah, akhirnya pada tahun 2020 Jessica Camilleri telah dijatuhkan hukuman penjara selama 21 tahun 7 bulan di atas kesalahan membunuh Rita Camilleri, which is her own mother. Memang sadis gila bila kita fikirkan pasal benda ni guys. Jadi semasa perbicaraan kes pembunuhan Rita Camilleri ni, kakak kepada Jessica iaitu Christy dia pun datang guys, okay. And dikabarkan yang si Christy ni dia memang langsung tak boleh menerima apa yang telah dilakukan oleh adiknya, and dia cakap yang dia tidak akan boleh memaafkan Jessica atas segala perbuatannya guys. Dan si Christy juga ada berkata si Jessica ni dia adalah seorang yang selfish, seorang yang pentingkan diri dia sendiri sahaja. Sebab sebelum ni pernah tahu, okay, diorang dah cuba banyak kali untuk menolong Jessica pergi mendapatkan rawatan, tetapi Jessica ni dia kuat mengelak guys. Dia asyik elak bagi macam-macam alasan sebab dia tak nak pergi. Tapi itulah, tengoklah apa yang dah terjadi. Betul tak? Finally si Christy juga ada berkata yang let's say lah kalau si Jessica ni dia dibebaskan pada satu hari nanti, bermaksud kalau dia dah settle segala hukuman dia and mungkin dia telah mendapatkan rawatan, Christy dia tak nak ambil tahu apa-apa pun dengan adiknya ni guys. Sedih gila weh. I don't know man, aku just speechless weh. Kesimpulannya, satu lagi cerita yang membuatkan kita berfikir dengan lebih dalam lagi tentang isu masalah kesihatan mental ni. Benda yang bukan boleh kita buat main-main tau. And I will keep saying this again and again. Kalau korang ada sahabat or relatives yang mungkin ada mempunyai masalah kesihatan mental, kalau ada yang korang kenal lah tolong dia untuk mendapatkan rawatan secepat mungkin. And at the same time, selalulah berhati-hati. Always be prepared because we never know what will happen next. Yes, absolutely Gizri. Betul lah apa yang kau cakap tu. Sebab kalau tak ada pun yang korang kenal, kena juga selalu berhati-hati guys. Sebab manusia ni memang sangat-sangat unpredictable tau. Kita tak boleh ramal manusia. Hari ni dia boleh jadi your best friend ataupun seorang yang sangat baik, sangat mesra. But who knows, in the future people change. So kisah-kisah macam ni kita boleh ambil dia sebagai satu pengajaran ataupun iktibar lah kepada diri kita ni. And kita pun bersamalah mendoakan kesejahteraan untuk semua dan juga dijauhi dari perkara-perkara yang macam ni. Okay guys, aku rasa setakat ni saja untuk cerita video kali ni. Terima kasih dekat korang yang sanggup menonton video ni sampai habis. Thank you so much guys. Dan mungkin Nas ada apa-apa nak diucapkan sebelum kita habis? Okay, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada Gizri sebab sudi menjemput aku berkolaborasi untuk menambahkan kisah true crime pada hari ini. Welcome. And kepada viewers Gizri in the house, teruskan menyokong Gizri, dan kepada yang masih belum lagi kenal Nas Winchester, dipersilakan untuk tekan butang subscribe and show your support. Aku akan buat yang terbaik untuk korang semua. Thank you again guys. Okay, kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nas Winchester, aku ada letak link kat bawah. Korang pergi subscribe lepas ni, okay? Jangan tak subscribe, okay? Alright, so hit that like button if you like this video. Share it to your friends and family. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku dan juga Nas Winchester. And I'll see you guys again in the next video. Peace. Bateri aku pun dah nak habis, aku lupa charge tu.
Aduh. Gila lah. Sekejap Orang suka call orang sesuka hati dia guys. Random calls dia akan call tau. Apa random call? Lagi ulang. Kesimpulannya, satu lagi cerita yang membuatkan kita berfikir dengan lebih dalam lagi tentang isu masalah. Masalah Sebab bila dia ketuk pintu rumah jiran, dia terus keluar balik guys. Tak lama tau. Baru datang, lepas tu dia keluar balik. Baru masuk, lepas tu dia keluar balik. Lepas tu baru masuk, lepas tu. Okay, that's a wrap. Nice bro, rap. Alright. Okay.